wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengurusi majlis yang dihormati para hakim, guru-guru dan rakan-rakan. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Nelayan yang Jujur. Yang terlena, sedar-sedarkan. Yang tersedar, dengar-dengarkan. Yang terdengar, fikir-fikirkan. Dan menghayati pengajaran di sebalik cerita saya ini. Pada zaman dahulu, ada seorang nelayan miskin tetapi jujur orangnya. Setiap hari, beliau ke laut untuk mencari rezeki. Setelah lama menebar jala, nelayan masih tidak memperoleh apa-apa tangkapan. Nelayan itu berhenti seketika sambil mendadah tangannya ke langit lalu berdoa. Tuhanku, Engkau yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan aku merahmati sesiapa yang Engkau rahmati. Sesungguhnya aku memohon rezeki daripadamu untuk keluargaku. Doanya dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, dia menebarkan jalannya sekali lagi. Sewaktu nelayan menarik jalannya, dia mendapat seekor ikan yang luar biasa. Sisik ikan itu berkilau-kilauan seperti emas. 2 biji matanya berkilauan seperti berlian. Nelayan itu mengucap syukur kepada Allah. Setelah memasukkan ikan itu ke dalam bekas, nelayan berfikir untuk menjual ikan itu kepada raja negeri itu. Raja negeri tempat tinggalnya terkenal dengan raja yang adil dan bijaksana, manakala pemaisurinya pula terkenal dengan sikap kikir dan tamak. Setibanya di darat, nelayan itu segera ke istana. Sewaktu nelayan menghadap raja, raja rasa takjub dan kagum ketika melihat ikan itu. Wahai nelayan, di manakah engkau mendapati ikan yang ganjil lagi ajaib ini? Titah raja. Ampun tuanku, Patik dapat menangkap ikan ini di sebuah teluk di selatan negeri ini. Wah, sungguh berani engkau menjala ikan di sana pada masa laut bergelombang dan berbahaya. Puji raja. Ampun tuanku, dengan izin Allah juga sesuatu yang susah dapat dilaksanakan. Sembah nelayan itu dan pernah takzim. Baginda raja berasa gembira mendengar sembah nelayan itu, lalu menghadiahinya 1000 wak emas. Nelayan menerima pemberian itu dengan penuh syukur dan gembira. Pemaisuri yang melihat peristiwa itu berasa tidak puas hati. Pemaisuri raja bertitah, "Ayuhai kekanda, bukankah pemberian itu terlalu mahal bagi seekor ikan sahaja?" "Tidak mengapa, wahai adinda. Ikan yang beta dapat daripada nelayan itu bukan ikan sembarangan. Cuba adinda lihat." Titah baginda lalu menunjukkan ikan yang berada dalam bekas itu. Sisik ikan itu keemas-emasan, sementara 2 biji matanya berkilau-kilauan bak berlian. Bagi adinda, ikan tetap ikan, ialah pemaisuri dengan megahnya. Kalau demikian menurut adinda, apakah yang mesti kekanda lakukan sekarang? Titah baginda sambil tersenyum. Itu mudah sahaja. Kekanda panggil semula nelayan itu lalu mintanya beritahu ikan ini jantan atau betina. Jika dia menjawab jantan, kekanda katakanlah betina, dan begitulah sebaliknya, supaya jawapan nelayan itu boleh dikatakan salah. Dengan demikian, uang yang diambil itu kekanda paksa kembalikan. Mendengar sembah pemaisuri, raja menidahkan pegawai memanggil semula nelayan tersebut. "Ampun tuanku, Patik datang menghadap." Raja itu lalu bertitah, "Beta ingin tahu, apakah ikan yang kamu bawa tadi? Ialah jantan atau betina?" Nelayan itu berfikir sejenak. "Ampun tuanku, sebenarnya ikan itu bukan jantan atau betina. Ikan itu," jawabnya sambil tersenyum siput. Raja itu kemudian
ketawa terbahak-bahak. Bagus nelayan. Baginda menghadiahkan 1000 wang emas lagi. Permaisuri menarik muka masam mendengar titah tersebut. Sebaliknya, nelayan gembira menerima uang tersebut. Dia memasukkan uang itu ke dalam uncang yang dibawanya. Tiba-tiba, sekeping uang jatuh di atas lantai. Nelayan segera memungutnya lalu memasukkan ke dalam uncang semula. Melihat hal tersebut, Permaisuri berbisik kepada raja, "Lihat ke kanan betapa kedekutnya nelayan ini. 1 keping uang emas pun dikutipnya, sedangkan dia mendapat beribu-ribu uang emas." Raja bersetuju dengan kata Permaisuri. Lalu baginda bertitah, "Hai nelayan, kamu ini sangat kedekut. Kamu mempunyai uang emas yang banyak, tetapi 1 keping uang emas yang jatuh pun kamu kutip." Nelayan tersentak mendengar titah raja. "Ampun tuanku, sebenarnya Patik memungut semula uang emas ini bukanlah sebab Patik kedekut atau tabah. Patik sangat menjunjung budi tuanku. Patik tidak rela uang emas yang ditempa dulu wajah tuanku dipijak-pijak orang." Mendengar jawapan nelayan, baginda berasa terharu. "Wahai nelayan yang bijaksana, kamulah rakyat beta yang setia. Beta tambah lagi jumlah uang emas kamu." "Ampun tuanku, kurnia tuanku, Patik itu junjung tinggi," sembah nelayan sambil mengukir senyum. Permaisuri sangat murka melihat peristiwa itu. Tapi apakah daya, baginda terpaksa akur dengan kebijaksanaan nelayan itu. Nelayan itu pulang ke rumah dengan perasaan sungguh gembira. Banyak pengajaran yang diperoleh dari cerita tersebut. Pertama, kita janganlah melupakan Allah sama ada ketika kita susah atau senang. Kedua, jangan lupa bersyukur kepada Allah apabila kita memperoleh kejayaan. Ketiga, kita haruslah bijak dan sabar menangani masalah agar tidak diperdaya oleh orang lain. Keempat, kita haruslah jujur dalam setiap kerja yang dilakukan agar memperoleh keberkatannya. Sekian saja cerita saya. Terima kasih.